Udah-udahlah tu koma. Takkan benda tu pun koma nak gaduh. Apalah gunanya koma ni gaduh benda yang koma tak makan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam siri Alam dan Manusia. Saya doakan anda agar semuanya selamat, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Hari ini kita akan berkenalan dengan sejenis sayuran, iaitu tomato. Tidak dinafikan, tomato juga terlibat dalam pertelingkahan sama ada untuk mengkategorikannya sebagai buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Hal ini disebabkan tomato dikelaskan sebagai sejenis beri tetapi banyak dihidangkan sama seperti sayur-sayuran yang lain. Kontroversi ini berlaku di penghujung abad ke-19 di Amerika Syarikat. Ceritanya bermula apabila tomato ini hendak diimport ke sana. Pada ketika itu, cukai hanya dikenakan kepada sayur-sayuran tetapi tidak kepada buah-buahan. Pada waktu itulah tomato dikelaskan sebagai buah-buahan untuk mengelakkan pembayaran cukai ini. Namun ketika itu kerajaan yang memerintah mengutarakan isu tomato ini tidak dihidangkan sebagai pencuci mulut, tetapi ia banyak digunakan dalam masakan dan juga hidangan salad. Akhirnya tomato dikelaskan sebagai sayur-sayuran supaya cukai dapat dikutip. Walau bagaimanapun adalah tidak berbaloi kita bertelagah ataupun bertengkar untuk mengkategorikan tomato ini sebagai sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Adalah lebih baik kalau kita mengenali tomato ini dengan lebih dekat lagi. Tomato ini ialah sejenis tumbuhan sayur buah. Ia banyak dimakan dan juga ditanam di seluruh dunia. Ia dipercayai berasal dari Amerika Selatan dan disebarkan oleh pelayar-pelayar Sepanyol. Di Malaysia, penanaman tomato tertumpu di kawasan tanah tinggi seperti di Cameron Highland dan juga Kundasang. Malaysia juga mengeksport tomato ke Singapura dan juga Brunei. Pokoknya berjenis akar serabut, berketinggian setengah meter sehingga ke 10 meter bergantung kepada tempat di mana ia ditanam. Batang pokoknya berwarna hijau dan daunnya berbentuk oval. Ia berbunga dan perlu melalui proses pendebungaan oleh serangga. Kemudian bunganya akan menghasilkan buah dan ia memerlukan 5 hingga ke 6 bulan untuk matang dan sesuai untuk dituai. Kebanyakan buah tomato berwarna merah, tetapi tomato juga wujud dalam varieti warna yang pelbagai. Ia bergantung kepada jenis-jenis tomato. Berikut ialah jenis-jenis tomato pilihan penulis. Mari kita saksikan. Berikut pula adalah beberapa khasiat tomato pilihan penulis. Mari kita saksikan. Membantu kesihatan jantung kerana kandungan lycopene dan juga beta-carotene. Membantu mengurangkan risiko penyakit parah kerana kandungan lycopene. Membantu mencantikkan kulit kerana kandungan vitamin C. Membantu kesihatan mata kerana kandungan lutein dan beta-carotene. Membantu mengatasi masalah sembelit kerana kandungan serat dan juga airnya yang tinggi. Membantu meningkatkan sistem imunisasi kerana kandungan lycopene.
membantu menjaga kesihatan hati kerana kandungan sulfur dan juga klorin, mengawal paras gula dalam darah kerana kandungan kromium, mengurangkan migrain atau sakit kepala kerana kandungan riboflavin. Berikut pula adalah beberapa fakta menarik tentang tomato pilihan penulis. Mari kita saksikan. Walaupun orang Itali banyak menggunakan tomato dalam masakan mereka, tetapi tomato berasal dari Meksiko. Tomato yang diperkenalkan di Eropah pada abad ke-16 adalah berwarna kuning. Chile ialah negara pengeluar utama tomato di dunia. Tomato pada asalnya bukanlah tanaman pertanian, tetapi tanaman hiasan. 94.5% berat tomato adalah air. Vitamin C yang terdapat di dalam tomato akan hilang apabila tomato terdedah pada cahaya matahari. Menyimpan tomato dalam peti ais akan mengurangkan rasa dan juga kualiti tomato. Pada abad ke-19, orang Amerika Syarikat percaya bahawa tomato ini beracun. Tomato yang sudah dimasak adalah lebih baik untuk dimakan berbanding tomato yang segar. Berat tomato akan bertambah apabila masak dan juga selepas ia dituai. Tomato kaya dengan asid yang boleh menghilangkan bau yang dikeluarkan oleh skunk. Lebih baik menyimpan tomato di tempat yang hangat kerana suhu yang rendah boleh merosakkannya. Tersalah sangka itu perkara biasa, tetapi yang jelas dan nyata itulah yang boleh dipercayai. Begitulah juga jika terdapat sesuatu hal yang terjadi. Kita perlu tahu membezakan perkara yang sebenar dan juga perkara yang tersembunyi. Begitulah juga tomato di Malaysia. Ia lebih dikenali sebagai sayur-sayuran, tetapi tidak salah juga jika ia dikenali sebagai buah-buahan. Biarkanlah pertikaian itu. Tak guna kita terus mempertikaikan perkara itu selagi mana kita tidak mengambil manfaat apa yang ada pada tomato. Situasi ini sama seperti orang mempertikaikan solat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat. Yang mana satu yang betul? Yang betulnya kita buat solat tarawih sebab kita nak beramal supaya kita dapat mendekatkan diri dengan Allah. Kalau kita sibuk berdebat dan juga mempertikai sampai kita terlupa hendak solat tarawih, maka kitalah orang-orang yang rugi. Itu saja untuk siri kali ini. Inspirasikan saya dengan menekan butang like dan subscribe. Terima kasih kerana sudi menonton sehingga kita berjumpa di siri alam dan manusia yang lain. Sekian, terima kasih. Batang pokoknya berwarna hijau dan daunnya berbentuk olap. Olaf tu kan dalam cerita ni ke? Aduh, cerita apa tu? Lupa dah.